Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4.2 Sistem Pembiakan Manusia. Dalam tajuk ini, kita akan mempelajari struktur sistem pembiakan lelaki dan struktur pembiakan perempuan. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita kaji struktur pembiakan lelaki. Kalau kamu lihat, sebelah yang berdekatan dengan saya adalah pandangan hadapan bagi struktur pembiakan lelaki, manakala sebelah sana pula adalah pandangan sisi bagi struktur pembiakan lelaki. Dalam sistem pembiakan lelaki terdapat beberapa bahagian yang menjalankan fungsi yang khusus. Yang pertama, mari kita lihat ada dua testis yang di mana testis fungsinya untuk menghasilkan sperma. Di tempat berlakunya penghasilan sperma. Testis pula dilindungi oleh skrotum. Skrotum berfungsi untuk memegang dan melindungi testis. Apabila sperma dihasilkan, sperma akan disalur ke uretra melalui ductus sperma. Seterusnya adalah, kalau kamu lihat dia macam ada corong turas, itu adalah pundi kencing. Pundi kencing dia tak terlibat dalam sistem pembiakan. Dia hanya menyimpan air kencing sementara perkumuhan berlaku. Sementara air kencing disalurkan keluar. Yang seterusnya adalah vesicle semen. Vesicle semen adalah tempat terhasilnya bendale semen, di mana bendale semen itu adalah untuk melancarkan pergerakan sperma semasa semasa nak dihantar ke uterus. Yang seterusnya adalah kelenjar prostat untuk merembeskan hormon prostat. Seterusnya ductus sperma saya dah bagi tahu tadi. Yang seterusnya adalah uretra. Uretra adalah salur daripada pundi kencing ke ductus sperma, di mana uretra itu berfungsi untuk menghantar sperma dan juga air kencing keluar daripada sistem pembiakan, daripada salur itulah. Dan seterusnya adalah zakat. Zakat bahagian bawah sekali, di mana zakat itu adalah bahagian yang masuk ke dalam serviks perempuan semasa persenyawaan. Murid-murid, kalau kamu lihat pada slide ini ada ringkasan bahagian dan fungsi dalam sistem pembiakan lelaki. Jadi, Cikgu Makna dalam buku nota kamu boleh fotostat gambar sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan, dan seterusnya kamu salin jadual ini di dalam buku nota kamu. Baiklah murid-murid. Sekarang mari kita lihat pula adalah sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan perempuan seperti biasa yang dekat dengan saya adalah pandangan hadapan bagi sistem pembiakan perempuan, manakala sebelah sana pula adalah pandangan sisi bagi sistem pembiakan perempuan. Bahagian dalam sistem pembiakan perempuan tidak banyak berbanding sistem pembiakan lelaki. Sistem pembiakan perempuan yang pertama adalah ovari. Ada dua ovari di mana tempat terhasilnya ovar. Kemudian ada tube falopio dan di mana tube falopio tu yang di mana tempat berlakunya persenyawaan ovum dan sperma. Seterusnya uterus, di mana tempat penempelan embrio berlaku, dan cervix. Cervix adalah bukaan semasa persenyawaan, dan faraj adalah tempat penerimaan sperma. So murid-murid, ini pula adalah ringkasan bagi bahagian dalam sistem pembiakan perempuan. Jadi macam yang sistem pembiakan lelaki tadi, Cikgu mahu kamu fotostat gambar sistem pembiakan perempuan daripada buku teks kamu, dan kamu salin jadual ringkasan bahagian dan fungsi dalam sistem pembiakan perempuan. Baiklah murid-murid. Sekarang mari kita mempelajari
apa itu akil balik? Apakah perubahan yang berlaku kepada lelaki dan perempuan setelah mencapai akil balik? Sebelum kita kenal pasti perubahan yang berlaku, kita kena tahu apa itu sebenarnya akil balik. Murid-murid, akil balik itu bermaksud di mana peringkat bermulanya sistem pembiakan menjadi matang. Sistem pembiakan lelaki, sistem pembiakan perempuan menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Jadual ini cikgu dah membuat perbandingan dari tiga aspek apabila peringkat kematangan berlaku, apabila akil balik berlaku. Kalau kita perhatikan suara baby dengan suara kamu ada perubahan kan? Suara baby comel je, suara kita dah jadi suara matang, agak garau sikit, agak kasar sikit. Kalau yang paling ketara pada lelaki lah. Lelaki sebab apa? Dia punya peti suara dia dah mula membesar. Jadi bila peti suara bila kita dah matang, dah dewasa, peti suara kita pun semakin membesar, maka suara kita pun akan lebih garau. Sama je sebenarnya bagi wanita, tapi wanita ni dia kurang obvious lah. Yang kedua ialah dari segi bentuk badan. Dari segi bentuk badan ataupun perubahan bahagian tumbuh bulu, misai, janggut, dan sebagainya. Sama je. Kalau perempuan buah dadanya membesar, punggungnya membesar, bulu tumbuh bahagian ketiak tu lelaki pun ada, perempuan pun ada. Dan seterusnya dari segi organ pembiakan. Kalau organ pembiakan bagi lelaki, di mana lelaki ni bila dia dah mencapai akil balik, baru sperma dia dihasilkan di testis sehingga akhir hayat dia. Dan juga hormon seks dia lah. Sebab tu orang kata kalau lelaki ni bila dah mencapai akil balik, dia akan dia akan ada sifat suka kepada wanita. Suka kepada perempuan. Kemudian bulu tumbuh di bahagian sulit tu sama je dengan wanita, dengan perempuan. Dan kalau lelaki, zakar dan skrotum dia mula membesar. Kalau perempuan pula, ovari menghasilkan ovum dan hormon seks. Kemudian bulu tumbuh di bahagian sulit dan kitaran haid bermula. So yang perempuan senang, kita nak tahu bila dah datang haid, mulalah peringkat akil balik dia. Murid-murid, sekarang mari kita lihat gamet jantan dan gamet betina. Kalau gamet jantan, kita panggil dia sperma. Sperma adalah sel pembiakan yang paling kecil dalam badan lelaki. Sel sperma dia boleh bergerak. Kalau kita tengok sepintas lain pun dia macam berudu dalam air. Manakala gamet betina pula adalah sel yang paling gamet betina kita panggil sebagai ovum. Ovum ini adalah sel yang paling besar dalam badan perempuan. Dan dia tak boleh bergerak. Macam sperma tadi, dia ada ekor, dia boleh berenang dan boleh bergerak. Sebab tu lumrah kita, bukan lelaki cari perempuan, bukan perempuan cari lelaki, tapi lelaki yang pergi pada perempuan. So kita boleh lihat kat situ hikmah dia. Yang perempuan ni dikurniakan dengan sifat malu daripada sekecil-kecil sel pun. Sel kita yang tak ada pada lelaki sifatnya malu. Biar lelaki yang datang, bukan perempuan yang datang. Kita pergi pada lelaki. Macam perkahwinan juga. Murid-murid, seterusnya ini adalah gambar yang menunjukkan sperma dan juga ovum. Murid-murid, kalau sekarang kita tengok sperma ada 3 bahagian, iaitu kepala, badan dan ekor. Ekor ni fungsinya untuk berenang lah. Dalam badan dia ada mitokondria, di mana mitokondria itu digunakan untuk menghasilkan tenaga bagi membolehkan sperma itu berenang. Dalam bahagian kepala ada nukleus kan. So dalam nukleus itu dia membawa kromosom daripada bapa, untuk disenyawakan dengan untuk disatukan dengan nukleus dalam ovum ibu. Seterusnya kalau ovum pula.
Okey, ovum tu dia diseliputi oleh gel. Maksudnya kita ni, wanita ni memang daripada sekecil-kecil sel pun kita dilindungi. Okey, bukan senang sperma itu nak masuk. Daripada berjuta-juta sperma, dia hanya ada satu sahaja sperma yang berjaya menembusi lapisan gel itu. So, kita sebagai perempuan, kita perlu menjaga maruah diri kita. Okay? Dalam ovum ini ada nukleus juga. Nukleus itu membawa kromosom daripada ibu. Jadi masa persenyawaan, kromosom dalam nukleus ovum akan bersatu dengan kromosom dalam nukleus sperma. So jadilah kita sebagai manusia yang normal. Ini adalah murid-murid jadual perbandingan antara gamet jantan dan gamet betina. Okay, bila cikgu sebut ataupun bila soalan meminta kamu untuk menyatakan perbandingan. Bila perbandingan itu dia minta persamaan dan perbezaan. So tak kisahlah kamu menyatakan perbezaan dulu ke atau persamaan dulu ke. So tak kisah atau okey. So, cikgu nak kamu salin dalam buku nota kamu jadual perbandingan antara gamet jantan dan gamet betina. Okey, murid-murid, baiklah, sekian sahaja sesi pembelajaran kita bagi tajuk Sistem Pembiakan Manusia pada hari ini. Okey, insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum.